Terima kasih karena menonton channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan komen. Tekan butang subscribe sekarang juga. Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, pekerja dedah diugut luluskan daging haram untuk pasaran Malaysia. Berita sepenuhnya, temu bual yang dijalankan terhadap 5 orang pekerja dan pemantau rumah sembelihan di Australia mendedahkan bahawa mereka telah diugut supaya meluluskan daging-daging haram untuk pasaran Malaysia. Mereka juga mendakwa telah menerima layanan buruk sepanjang bertugas di bawah seorang individu bernama Mohamed Adil Rahman. Isu daging halal. Kelima-lima mereka yang bekerja di pelbagai tempat sembelihan di Australia itu meminta supaya wartawan menggunakan nama samaran supaya individu mereka atau identiti mereka tidak didedahkan. Seorang lelaki bernama Mustafa diambil bekerja sebagai tukang sembelih oleh Mohamed Adil Rahman bagi mewakili Sisma. Mustafa kemudiannya ditugaskan sebagai pemantau di antara tahun 2008 dan 2012 di pelbagai rumah sembelihan terletak di New South Wales, Australia. Dalam satu rakaman temu bual, Mustafa mendedahkan dia telah diarahkan oleh Adil Rahman supaya meluluskan bangkai yang haram menjadi halal dengan cara membuang tag tidak halal dan menggantikannya dengan halal sebelum dicampurkan ke dalam proses penyediaan daging halal. Selanjutnya, haiwan-haiwan yang dikenali sebagai downers atau terpaksa dibunuh yang sudah mati dan haram juga dilabelkan sebagai halal. Ini termasuklah bangkai haiwan yang tengkoraknya retak yang sepatutnya dilabelkan sebagai haram. Menurut Mustafa, dia telah membuat aduan kepada kedua-dua wakil Sijma, Adil Rahman dan sebelum ini Mugdar Sadian, namun diminta agar menuruti sahaja arahan jika tidak mahu dipecat. Tambahnya lagi, gajinya juga dipotong secara berkala untuk membayar derma dan tidak dibenarkan untuk bercuti. Selain itu katanya, dia tidak diberikan surat rasmi tawaran kerja atau kontrak. Individu lain bernama Fikri diambil bekerja sementara oleh Adil Rahman dalam tahun 2014 di Gundagai, New South Wales untuk Sijma. Fikri juga mengesahkan dakwaan bahawa bangkai haiwan yang tidak halal kerana terpaksa dibunuh telah diletakkan label halal. Kata Fikri, dia meninggalkan Sijma walaupun baru bekerja 3 hari kerana merasa jijik dengan kegiatan curang dalam proses penyediaan daging halal. Fikri juga tidak diberikan sebarang kontrak kerja dan tidak pernah diberi gaji. Abdul pula mendakwa telah diambil bekerja oleh Adil Rahman sebagai tukang sembelih dari bulan Jan 2017 sehingga bulan Mei 2018 di dua buah rumah sembelihan terletak di New South Wales. Sepanjang saya bekerja dengan Mohamed Adil Rahman, saya lihat mereka tidak mengikut standard syariah atau halal sepenuhnya, katanya. Tukang sembelihan bukan beragam Islam, dakwanya mengambil bahagian secara bergilir dalam produksi dengan tiada langsung kehadiran pemantau halal di sebuah rumah sembelihan. Setiap kali pekerja Islam perlu pergi ke tandas, pekerja bukan Islam meneruskan proses sembelihan mengakibatkan daging halal dan bangkai haram bercampur. Atas alasan yang sama, saya sukar untuk menunaikan solat kerana tidak dibenarkan berehat dedahnya. Menurut Abdul, gaji yang diterimanya kurang daripada separuh seperti yang dijanjikan disebabkan oleh derma misteri yang ditolak dari bayaran. Abdul turun mengadu dalam kenyataan bersumpahnya bahawa dia tidak dibenarkan bercuti dan tiada pampasan perubatan ketika bekerja di bawah Adil Rahman. Seorang lagi tukang sembelih dan juga juru pemantau bernama Halim diambil bekerja oleh Mohamed Adil Rahman dari bulan Mei 2016 hingga Mei 2017.
Kata Halim, dia telah dikejarkan ke hospital dan menerima 10 jahitan selepas terlibat dalam satu kemalangan. Namun sebaliknya, dia telah diarahkan oleh Muhammad Adil Rahman untuk segera kembali bekerja. Selepas merayu, Adil Rahman akhirnya membenarkannya masuk kerja pada pagi keesokan harinya. Keesokan pagi itu katanya dia merasa begitu sakit dan telah pulang ke rumah berdekatan dengan rumah sembelihan. Akibat perbuatan itu, Muhammad Adil Rahman telah memecat Halim dan menghalaunya keluar dari rumah. Halim juga tidak pernah menerima kontrak kerja. Justru tiada dokumen bukti pekerjaannya. Dia tidak dibenarkan mengambil cuti atau meminta pampasan perubatan. Tiada tempoh masa bekerja setiap minggu dan syarat-syarat minimum bagi notis pemecatan. Seorang lagi individu bernama Raslan mendakwa telah diambil bekerja oleh Muhammad Adil Rahman sebagai pemantau dari tahun 2013 hingga 2017. Saya secara tidak sadar berada dalam sistem yang melibatkan penipuan kontrak kerja, penipuan cukai dan kegiatan ekonomi gelap yang telah dirancang, dilakukan dan didalangi oleh Muhammad Adil Rahman menggunakan Sijma sebagai pihak pengesahan, yang mana saya tidak mau terlibat lagi dedahnya. Menurut Raslan, Adil Rahman bertindak sebagai pemantau negeri untuk Sijma, juru audit rumah sembelihan dan penyedia tukang sembelihan yang menumpukan kepada penyediaan juru sembelih halal untuk Sijma. Memegang ketiga-tiga jawatan ini melanggar undang-undang dan standar halal dan akan menjejaskan integriti produk-produk halal, katanya. Menurut Raslan, Adil Rahman telah menggunakan pengaruhnya untuk menyingkirkan Australian Halal Food Service dari akreditasi sebagai pembekal kepada JAKIM dan Majlis Ugama Islam Singapura MUIS. Adil Rahman juga katanya telah menyingkirkan Islamic Co-Coordinating Council of Victoria dari akreditasi JAKIM. ICCV enggan patuh kepadanya. 3 minggu kemudian dengan perasaan puas dia beritahu saya, sudah selesai. Saya dah buang ICCV dari Senarai Malaysia dan Singapura. Pada minggu berikutnya, sebuah notis dari Malaysia dan Singapura sampai mengesahkan kenyataan Adil Rahman dedahnya. Raslan menceritakan sebuah sistem yang mana Adil Rahman telah mengawal ke semua kemudahan tukang sembelihan termasuk kemudahan cukai, caruman, pencen, cuti bergaji, cuti allowance, cuti sakit dan lain-lain. Namun bayaran yang sepatutnya diterima oleh pekerja ini katakannya dikongsi bersama bos-bos Sijma dan pihak lain. Orang tengah yang juga merupakan seorang tukang sembelih kemudian membayar pekerja sambilan sahaja. Namun tiada pekerja yang menerima kemudahan cukai, caruman pencen, cuti bergaji, cuti sakit. Mereka hanya menerima gaji asas, tidak lebih dari itu. Sebagai orang tengah, Adil Rahman mengarahkan saya untuk menubuhkan sebuah syarikat di bawah nama saya untuk bertindak sebagai pembayar. Namun syarikat itu berfungsi seperti yang diarahkan oleh Adil Rahman dan saya tidak mempunyai kuasa ke atasnya, dedahnya. Ironinya, disebabkan pendekatan licik, Adil Rahman tidak mempunyai sebarang perjanjian dengan mana-mana rumah sembelihan untuk menyediakan pekerja. Namun loji-loji sembelihan ini membayar secara terus kepadanya untuk mendapatkan perkhidmatan juru sembelih. Perlu diketengahkan bahawa sekiranya sebuah rumah sembelihan tidak bersetuju dengan cara itu, ia akan hilang lesen mengimport daging halal kerana Adil Rahman merupakan seorang pemantau halal negeri dan juru audit loji sembelihan untuk Sijma. Saya pernah menjadi seorang pemantau dan saya ditugaskan membayar gaji pekerja. Namun akhirnya saya sedar ini merupakan satu bentuk penghambaan moden terhadap pekerja dan mengambil keputusan untuk tampil mendedahkan informasi ini kepada anda hari ini. Para pekerja masih lagi dilayan buruk dan menerima gaji yang tidak setimpal dedahnya. Jika ada mana-mana juru sembelih yang mengadu kepada rumah sembelihan, kata Raslan, mereka diberitahu bahwa itu bukan tanggung jawab loji sembelihan. Apabila juru sembelih mengadu kepada Sijma, sebaliknya mereka diminta untuk bercakap dengan Adil Rahman dan apabila mereka mengadu kepadanya, mereka diugut untuk dipecat dan gaji minggu lalu tidak akan diberikan.
Saya tidak boleh nafikan bahwa Adi Rahman mempunyai hubungan baik dengan Malaysia dan Singapura dan dia menggunakan kelebihan ini untuk maju dalam perniagaan dedahnya. Sishma menerusi peguamnya Peter Gay dari Kennedy Gay Selectro Melbourne menafikan segala dakwaan dan menyifatkannya sebagai palsu dan tidak tepat. Sishma juga menafikan bahwa Muhammad Adi Rahman merupakan juru audit halalnya. Namun ia enggan mengesahkan peranannya dalam organisasi berkenan. Sishma juga telah mengugut untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap artikel ASEAN Sentinel bertarikh 7 November yang melaporkan tentang penyelewengan. ASEAN Sentinel bagaimanapun mempertahankan laporan itu dan tidak memadamnya sekaligus bersedia untuk disaman. Sumber daripada miloswam.net. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.